manusia yang dikatakan Homo sapien itu mendiami gua-gua di sekitar Kedah, di selatan Thailand, di Patani, di Kelantan, bahawa mereka itu adalah manusia. Saya Profesor Dr. Soleh Yaakob. Saya produk ataupun keluaran Universiti Islam Antarabangsa. Takhusus saya, specialization saya dalam bidang falsafah Nahwu Arab dan pemikiran linguistik. Sebelum saya menerangkan siapakah orang Melayu, kita perlu tahu bahawasanya bagaimana muka bumi Semenanjung Malaysia ataupun Tanah Melayu pada ketika dulu. Kita berdasarkan kepada dapatan yang kita dapat daripada geological approach, bahawasanya alam Semenanjung Tanah Melayu ini tenggelam pada tahun 6,000 tahun yang silam. Jadi kalau kita ingat di situ 6,000 tahun dia bersamaan dengan banjir besar Nabi Nuh. Ya. Jadi maksudnya di sini kalau berdasarkan kepada kenyataan itu ataupun bukti kajian itu, alam Melayu ini banjir besar Nabi Nuh itu berlaku di seluruh dunia. Maka benarlah apa yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Ya, ia berbeza dengan apa yang disebut dalam modern writing scholars. Dia berbeza. Modern writing scholars mengatakan ianya di tanah Arab saja. Okey, back kepada soalan Melayu itu tadi. Apabila kawasan di Semenanjung Melayu ini tenggelam, maka hanya muncul adalah pulau-pulau. Sebab itu kita dapati dalam Merau Mahawangsa dinamakan Pulau Serai. Disebut Pulau Serai, Pulau Kerengga, kerana sepanjang Bajaran Titiwangsa itu yang muncul sebagai pulau itu kawasan yang agak tinggi. Sebab kawasannya dipenuhi air dan kawasan yang paling banyak dipenuhi pada ketika itu ialah di kawasan Tioman, 5,900 meter. Ini ada dalam kajian. Ya. Berbalik kepada bagaimana pula ada manusia ataupun orang menetap di situ. Sebenarnya sebelum itu sudah ada orang. Sebelum 9,000 BC itu, 6,000 tahun dahulu, sudah ada orang menetap di sini. Berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh Graham Thurgood. Profesor Graham Thurgood dalam bukunya 2000 Years of the Language of the Chamic Language. 2000 Years of the Chamic Language, dia memberitahu bahawasanya sudah terdapat manusia yang dikatakan Homo sapien itu mendiami gua-gua di sekitar Kedah, di selatan Thailand, di Patani, di Kelantan, bahawa mereka itu adalah manusia, tetapi mereka berbadan kecil dan dinamakan Hobbitian. Itu. Jadi justru di manakah orang Melayu? Istilah Melayu itu mengikut kajian saya ialah orang yang datang ke tempat tinggi ataupun orang yang menetap penempatannya di tempat tinggi. Perkataan Ur itu adalah tempat tinggi. Dan bila kita buat kajian lagi, dia ada kaitan dengan wilayah Ur di Iraq. Wilayah Ur di Iraq. Kalau anda melihat ya kepada peta-peta yang bagi wilayah Iraq itu, dia ada Ur, Uruk, Lagash, Kish, Syurupa. Itu adalah wilayah-wilayah yang muncul sesudah banjir besar Nabi Nuh AS. Dan Ur itu kenapa dikenali sebagai Ur? Kerana di situ terdapat zigurat. Zigurat itu ialah satu bangunan dia macam piramid dan di situlah diletakkan kubur raja-raja purba. Ya, dan di Ur itu jugalah Nabi Ibrahim alaihissalam berasal. Asal Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dari Ur. Nabi Ibrahim dari Ur. Epik Gilgamesh itu daripada Uruk. Dia ada Ur, Uruk, Lagash, Kish, Syurupa dan Dilmun. Banyak lagi kawasan-kawasan yang kita tak dengar dah sekarang. Ya, itu. Justru orang Melayu ini ialah apabila Nabi Ibrahim alaihissalam telah memerintahkan dua orang anak baginda, iaitu Medan dan Midian. Ini terdapat banyak lagi kitab-kitab tafsir. Ya, saya boleh sahkan itu. Bahawasanya diminta datang ke kawasan timur jauh. Seolah-olah dia kena pergi balik ke tempat mak dia. Dan kita faham bahawasanya Medan Midian ini hasil daripada pernikahan Nabi Ibrahim AS dengan Keturah. Siapakah Keturah? Keturah merupakan wanita campa. Wanita campa
Dan jika kita Google Nantrang itu, dulunya adalah Keturah. Namanya Keturah. Tetapi nama Keturah itu bukannya nama asal. Nama asal beliau adalah Imtali binti Yakfur. Ini disebut dalam Tabari. Imtali binti Yakfur ataupun Anmuta. Ada yang mengatakan namanya Anmuta. Tetapi apabila beliau sampai ke Palestin pada ketika itu melalui pelayaran orang-orang Phoenician, ya, maka pendeta-pendeta Taurah pada ketika itu menamakan beliau adalah Keturah. Keturah ini di dalam bahasa Ibrani bermaksud bakhur, dalam bahasa Arab bakhur bermaksud kayu gaharu. Ini disebut dalam Jawad Ali. Profesor Jawad Ali menyebut benda itu dan ada dalam catatan itu. Ya. Sebab itu kita boleh tahu, oh maksudnya adalah Keturah itu bakhur. Bakhur dalam bahasa Melayu adalah gaharu. Okey, apabila baginda Ibrahim alaihissalam pada ketika itu sibuk dengan melayan Ismail, kan dia kawasannya jauh-jauh antara Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak di Palestin, Nabi Ismail itu di Makkah. Dan apabila wafatnya Sarah alaihissalam, maka Ishak meminta baginda berkahwin dengan Keturah. Ishak Keturah masa itu menjadi pembantu kepada Siti Sarah. Menjadi pembantu dan meminta berkahwin dengan baginda Ibrahim AS. Dan pada ketika itu juga Siti Hajar sudah meninggal. Siti Hajar meninggal dulu, kemudian Siti Sarah. Apabila berkahwin, maka melahirkanlah 6 orang termasuk Midian itu tadi. Ya. Dan apabila diarahkan, itu saya back tadi, sekarang kita masuk pada yang asal ni. Apabila diarahkan ke timur jauh itu, maka apa yang dikatakan oleh dua beradik tadi? Ayahanda ini ingin mengantar kami ke tempat yang jauh, ke tempat yang kami tidak biasa, ke tempat yang banyak benda-benda asing bagi kami, yang benda-benda yang liar. Kenapa kami yang dihantar? Kenapa Ismail dan Ishak bersama kamu? Itu disebut dalam kitab tafsir. Maka apa yang Ibrahim jawab? Nabi Ibrahim AS jawab, itu yang diarahkan olehku. Itu yang diarahkan olehku. Kamu pergilah ke sana, kamu ajarlah orang-orang di sana tentang ilmu yang kamu dapati di sini. Dan mereka yang menerima ilmu kamu itu akan menjadi umat terbaik, penduduk bumi yang terbaik. Kerana di kalangan mereka akan terpilih menjadi raja. Itu yang disebut oleh Nabi Ibrahim. Saya boleh tunjuk dalam At-Tabari. Okey. Jadi berdasarkan kepada kenyataan ini, maka Midian datang ke sini dan ketika dia datang itu, saya sebagai seorang pengkaji, dia mesti melalui Sungai Batu. Di sinilah bermulanya sejarah Sungai Batu. Saya sudah berbincang dengan Prof. Mokhtar dan beberapa orang lagi. Daripada Sungai Batu untuk tembus ke Teluk Siam ada 2 sungai. Daripada Sungai Batu untuk ke Tanah Merah Kelantan ada 1 sungai. Maknanya ada 3 sungai. Dan sungai itu besar, 5 kali lebih besar daripada sekarang. Sebab itu kapal-kapal besar boleh lalu di sana melalui jalan itu. Ya. Jadi 2 sungai ini tembus ke Teluk Siam. Sekiranya anda membaca buku yang ditulis oleh Western Scholar sebelum 2017, anda tidak akan dapati bahawasanya sungai-sungai besar ini telah melalui Sungai Batu. Western Scholars akan menulis kapal-kapal akan melalui Keral, kapal-kapal akan melalui Takwapa. Mereka tidak menulis tentang laluan Sungai Batu ini. Sebab pada waktu itu, kajian Sungai Batu oleh Prof. Mokhtar belum lagi terhasil. Kajian Sungai Batu terhasil 2017. Jadi daripada sini berlaku pelayaran besar-besaran. Kita maklum tadi, tu 6,000 BC, 6,000 BC airnya besar, airnya tinggi. Jadi dia punya kapasiti untuk kapal belayar itu maritime punya kawasan itu tinggi. Kemudian bila masa dia sampai ke sini 2000 BC. Kalau 2000 BC air sudah surut sikit, tidak sebesar yang pertama itu tadi. Jadi daripada sini kita dapati bermulalah episod yang kita nanti hentikan, iaitu bagaimana pula hubungan
wakil daripada Midian itu berhubungan dengan orang-orang yang ada di sini. Sebab itu perkataan Ur yang digunakan, Mala itu adalah orang. Ur itu tinggi, orang tinggi. Itu disebut dalam kitab-kitab dalam bahasa Akkadi, tulisan Akkadi, bukan tulisan Hebrew. Kalau kata tulisan Hebrew, dia ambil sesudah itu. Tulisan asal adalah dalam tulisan Mesmaria. Dia bukan dalam tulisan Sanskrit, bukan dalam tulisan Greek dan sebagainya. Dia mesti dalam tulisan Mesmaria. Itu adalah tulisan yang diiktiraf oleh ahli sejarah dunia. Bahawasanya tulisan paling awal atas dunia ini ialah daripada Epik Gilgamesh. Ini kitabnya. Epik Gilgamesh. Malhamah Gilgamesh. Lebih kurang 4,000 BC. Diiktiraf oleh Profesor Tahar Bakir. Dan ia bukan bahasa Sanskrit. Justru kita maklum di sini bahawasanya akan ada satu isu besar di sini. Apakah bahasa di Sungai Batu pada ketika itu?